KPM. Didik TV KPM. Kat! Apa kau buat ni, Labu? Minta maaf Tuan Direktor, saya nervous. Hai. Bagaimana kau boleh lupa kita punya skrip ni? Sudah lama kita berlatih, bukan? Minta maaf Tuan Direktor. Aku sudah tidak mau tengok muka kau lagi. Keluar sekarang! Keluar sekarang. Keluar sekarang juga. Alah, beginilah nasib diriku. Cikgu. Saya gurau je. Masuk balik, cikgu. Masuk balik. Masuk balik. Tak jadi. Tak jadi keluar. Oh. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di rumah. Bersama saya Irfan Syahmi. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Nampak tak tadi kita berlakon sedikit? Sebab itulah pengenalan bagi kita punya subjek untuk hari ini. Tapi, siapakah gerangan pelakon tadi tu? Hebat tak beliau? Kita saksikan dulu video Pak Guru. Bersama saya Irfan Syahmi dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Sekarang ni di studio kita bersama dengan Cikgu Nizam dari Sekolah Seni Johor. Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke Mahir, Cikgu. Terima kasih. Okey, Cikgu. Baik. Sebelum kita mulakan kelas kita, saya ingatkan kepada semua sekali untuk sentiasa mematuhi SOP lah, ya? Ya, betul. Saya nak minta Cikgu untuk menggunakan hand sanitizer dulu. Silakan. Okay. Terima kasih. Okey. Bila cikgu dah guna, Irfan pula nak guna hand sanitizer ni. Yang paling penting sekali, kita kena jaga SOP sebab kita masih belum menang memerangi COVID-19. Jadi kita kena sentiasa patuhi undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa, cikgu? 1 meter. Okey, baiklah. Bila cikgu dah bersedia, saya minta cikgu untuk buka pelitup muka. Boleh ya? Dan simpan di dalam bekas yang disediakan. Okay. Baru nampak muka cikgu kita hari ni. Handsome orangnya. Cikgu, nak tanya sikit. Ya, saya. Apa pakaian cikgu hari ini sebenarnya? Nampak macam ada elemen Jawa sikit. Okey, ya, memang betul Irfan ya. Ini adalah pakaian daripada tradisi Jawa. Okey. Jadi kita bukan nak tunjuk pakaian tradisi Jawa tu semata-mata, tapi kita nak tunjulkan yang lain tu. Yang lain tu. Ah. Okey, cikgu. Baiklah. Sekarang ni cikgu dah bersedia, Irfan pun dah bersedia. Apa kata kita mulakan kelas kita untuk hari ini. Cikgu, apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya? Okey, terima kasih. Pertama kali saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak KPM ya, kepada pihak Didik TV sendiri yang menjemput saya mewakili Sekolah Seni Malaysia Johor ya, untuk membicarakan secara asas tentang asas bangsawan. Terutamanya sekarang ni asas bangsawan ini adalah merupakan subjek lakonan teater di tingkatan 4 di seluruh sekolah-sekolah seni. Semua pelajar sekolah seni sedang belajar tentang bangsawan ini di tingkatan 4, cikgu. Ya, betul. Ya, betul. Jadi Irfan pun akan belajar juga hari ini? Ya. Okey, baik. Adakah Irfan akan berlakon hari ini? Kita kena nantikan sampai ke penghujung rancangan. Okey, cikgu. Ya. Dengan kata awal ni cikgu nak ceritakan tentang sejarah bangsa. Betul ke, cikgu? Ya, betul. Baik. Okey, pertamanya kita pergi ke sini ya. Boleh ya, Irfan ya? Boleh, cikgu. Okey, sebelum tu boleh tak saya nak minta izin, okey? Saya nak minta izin saya nak membahasakan dah halang-halang kita ni dalam mod bangsawan. Okey. Saya nak membahasakan diri saya sebagai ayahanda. Boleh ke? Saya kena panggil ayah anda? Ya, dan Irfan saya panggil anak anda. Boleh. Sebab apa ni saya nak beritahu pada penonton juga di rumah bahawa kalau di Sekolah Seni Malaysia Johor, cikgu-cikgu kesenian tak kisahlah bidang apa pun, janji kesenian dipanggil ayahanda dan bonda. Ayahanda dan bonda? Ya, kalau murid-murid dipanggil anak anda.
Okey, maknanya saya hari ini ada seorang ayahanda yang barulah. Dan anak anda juga yang baru. Okey, baik. Okey, baik. Kita pergi kepada sejarah bangsawan secara asas. Ya. Sejarah bangsawan secara asas, kita tengok pada perkataan bangsawan itu sendiri. Bangsawan itu merujuk kepada bangsa atau komuniti kaum yang banyak duit. Mana yang komuniti yang kaya? Yang kaya lah. Ya. Okey, baik. Okey, itu secara asasnya. Okey. Dan kita melihat bagaimana pedagang-pedagang India datang ke Tanah Melayu dan mereka bukan sekadar berniaga tetapi mereka membawa seni mereka, budaya mereka. Itu ada setengah pendapat. Ada setengah pendapat juga di dalam buku teks teater KSSM tingkatan 4. Okey. Bangsawan itu bermula pada tahun 1870-an. 1870-an. Oh, lama sekali. Ya, betul. 1870-an di mana tentera-tentera British membawa pelakon-pelakon daripada negara India yang asal ni, original ni, datang ke Tanah Melayu mempersembahkan kepada tentera-tentera India yang bertugas di Tanah Melayu. Okey, sebagai hiburan, cikgu. Sebagai hiburan. Baik. Dan lama kelamaan bila dia telah berkembang, dia jadi orang kata apa? Asimilasi. Penyerapan budaya secara evolusi perlahan-lahan. Baik. Dan akhirnya berkembang. Dan sebelum itu saya nak tekankan bahawa bangsawan ini dulu dikenali sebagai wayang Parsi. Wayang Parsi. Dan wayang Mendu. Apa tu, cikgu? Wayang Parsi dan wayang Mendu ni? Ialah nama kepada nama bangsawan itu. Okey, nama asalnya lah. Ya, nama asalnya. Okey, kemudian baik. bila telah bertukar menurut seniman negara bahagian tokoh bangsawan iaitu Pak Rahman B. Pak Rahman B. Bekas cikgu saya juga di Aswara. Okey, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan bangsawan itu merujuk kepada bangsa tuan. Bangsa tuan tu apa, cikgu? Siapa tu bangsa tuan? Kita sebenarnya. Orang Melayu. Ya, orang Melayu, bahasa kita. Baik. Jadi itu sebut sedikit tentang bangsawan. Dan bangsawan ini juga telah merebak, telah berkembang pesat di Sabah dan Sarawak. Jangan tak tahu Irfan. Ya. Okey, selepas kita hayat bangsawan itu telah jatuh pada tahun 1940-an kerana Perang Dunia Kedua. Okey. Ketika Jepun menyerang Tanah Melayu. Betul. Okey. Ketika masuk tahun era 50-an, mula gemilang semula, teater bangsawan difilmkan. Difilmkan? Ya. Daripada asalnya sebagai hiburan kepada tentera India, dijadikan filem pula. Betul, anak anda. Dan kita lihat bagaimana anak anda pernah dengar tak filem Hang Tuah? Pernah, ayahanda? Jebat. Pernah, ayahanda? Dan macam-macam lagi kan? Betul. Jadi daripada bangsawan itu telah difilmkan dah. Okey. Kan? Itu sedikit asas tentang sejarah bangsawan. Maknanya daripada asalnya sebagai satu hiburan kan? Hiburan semata-mata, ya. Dijadikan pula filem kepada kita di Tanah Melayu inilah. Betul. Baiklah, cikgu. Ayahanda, maafkan saya. Okey, baiklah ayahanda, kita pun dah tahu tentang sejarah mengenai bangsawan ni. Apa kata ayahanda kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. Mengapa kau bergaduh dengan si Jultung tu? Dia bukannya betul orangnya. Dia fikir dia saja yang boleh nak kemuntik. Cakap kau ni bukan main lagi selokanya. Dan bukan alang-alang susunnya. Mengapa tak berterus terang? Aku jebat. Rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Saya telah merasai bagaimana baiknya hidup di tempat orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri saya. Ada terlebih baik di negeri saya, Pak Malau. Oh. Rupa macam kau ada hati mengendak Cimontin. Mengata dulang paku terpit. Mengata orang aku yang lebih. Jangan dari Ginda Tanggang. Kalau kau membunuh, kau juga. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan My Hair di Didik TV KPM. Kita bersama dengan ayahanda Nizam kita di studio. Okey,
sebelum kita mulakan dengan kita punya kelas, macam biasa kita kenakan diri kita tentang pematuhan SOP. Yang penting sekali kalau kita berada di luar rumah, jangan lupa untuk pakai pelitup muka. Sebab kita masih belum menang, jangan lupa hashtag kita jaga kita. Dan apabila kita dah pegang macam-macam barang, jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Dan yang paling penting sekali, jangan lupa untuk menjaga jarak sosial kurang-kurangnya 1 meter. Okey, cikgu. Baiklah. Ya. Tadi kita sudah pun belajar mengenai sejarah bangsawan. Ya. Sekarang ni ayahanda, apa pula yang kita akan belajar ni? Macam dialog je tu. Baik, kita pergi Okey. ke yang kedua iaitu ciri-ciri bangsawan. Ya. Sebenarnya kalau kita nak tahu bagaimana bangsawan itu, ini dia ada elemen-elemen yang sangat unik yang kita boleh tahu, oh inilah teater bangsawan. Inilah bangsawan, okey. Pertamanya apa Irfan ya? Iaitu pertama dia mesti ada elemen muzik, tari dan nyanyi. Okey. Kalau kita tengok sekarang ini, zaman sekarang ni kita ada teater musikal. Betul? Anak anda pernah tengok teater musikal? Pernah ayahanda. Jadi sebenarnya teater musikal ni dah lama. Dah lama? Zaman bangsawan pun dah ada. Dah ada dah. Sebab itulah penting ketiga-tiga elemen iaitu Ya, betul. muzik, tarian dan juga nyanyian. Ya, betul. Okey, jadi ini adalah elemen yang pertama. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kalau teater tradisional bukan kata bangsawan. Teater klasik yang lain pun dah ada dah. Kita ada Mak Yod, Betul. kita ada Mek Mulung, Mek Mulung. kita ada Randai dan macam-macam. Macam-macam. Jadi Okey. ini orang kata salah satunya lah. Salah satu. Okey, dan yang kedua, Aha. kita pergi kepada gaya lakonan. Okey. Okey. Mungkin saya nak try anak anda untuk berlakon ke? Dah kena lagi. Kena bully lagi dengan ayahanda hari ni. Okey. Gaya lakonan, pertamanya lakonan teater bangsawan ni mestilah dikatakan stylized. Apa itu stylized? Apa tu cikgu? Apa itu stylized? Stylized adalah teater yang bila kita berlakon, kita memperbesar-besarkan gerak. Exaggerate. Exaggerate. Contohnya kalau Okey. kita nak kata, hari ni aku lapar lah. Okey, kalau kita drama biasa, hari ni saya lapar lah. Betul, tu Tetapi biasa kan? kalau drama stylized, kita dalam bangsawan, hari ni anak anda sangat lapar. Ulah mak, macam tu cara dia cikgu. Kenapa sebenarnya anak anda? Kenapa agak-agak? Sebab kita kena tahu, bila kita berlakon di atas panggung, penonton yang datang tu ramai. Betul. Bila kita buat kecil lah, hari ni anak anda lapar. Jadi penonton yang ujung-ujung, apa dia buat tu? Apa dia buat? Tak sampailah kau nanti cikgu kan? Okey. Dan yang kedua, selain daripada stylized, dialognya dalam bentuk berpantun. Berpantun. Pantun ni ada bentuk 2 kerat, Betul. 4 kerat, 8 kerat dan banyak lagi. Banyak lagi. Kerat tu maksudnya dia punya baris rangkap tu lah. Betul. Okey, contoh yang anda ambil dalam 4 kerat. Okey. 4 kerat ni, dia ada rima dia orang kata ABAB. Aha, betul. Apa tu ABAB? AB tu maksudnya hujung dia kita tengok. Contoh saya ambil tadi. Okey. Pulau Pandan jauh ke tengah. Ngah. Ngah. Okey, Gunung Daik bercabang 3, Ancur Badan dikandung tanah. Tanah. Jadi dengan tu sama. Okey, tu AA aja kan? Betul. Okey. Yang baris kedua tu tadi Gunung Daik bercabang 3, G. Dan yang keempat pun G. Kena sama. Kena sama. Itu maknanya ABAB. Dan Okey. selain daripada itu, pantun itu juga kena ada orang kata pembayang dan pemaksud. Pembayang dan pemaksud. Apa itu pembayang pemaksud? Anak anda di rumah dan juga di mana-mana sekalian. Okey, pembayang itu kita mesti berkaitkan dengan alam, tumbuhan. Okey. Kita tak boleh, ada setengah murid saya, anak dia ni dia tanya dengan saya, ayahanda, boleh tak kalau zaman ayahanda memanglah ada sungai, ada pokok, kalau zaman kami ada KLCC, boleh tak kami kata ada KLCC, ada Mid Valley? Tak sesuai sebenarnya. Tak sesuai. Okey, dia kena alam yang betul-betul ciptaan Tuhan tu. Okey, sebab yang itulah aslinya pantun tu kan cikgu. Betul. Kena guna alam semula jadi. Ya. Dan yang ketiga, keempat tu barulah dia punya makna dia. Apa tujuan kita nak bercakap, ya? Okey, itu tentang pantun. Dan yang seterusnya adalah bahasa berirama. Okey, yang sampai saya tekankan tadi, memang bangsawan memang kita tengok bahasanya berlagu, bernada. Contoh macam Ayanda buat tadi kan, kenapalah adinda terus meninggalkan kanda. Ada macam la. Ada irama dia cikgu. Kita tak boleh zaman sekarang, kenapa kau tinggalkan aku? Tak boleh. Itu lain. Itu perbezaan yang kita boleh nampak. Baik. Keunikan dalam lakonan bangsawan. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada yang ini, tarik nasib. Tarik nasib. Masih apa sama tu, dalam lakonan. Okey, begini. Saya bagi contoh anak anda, ke depan sikit. Okey, ke depan sikit. Okey, anak anda bayangkan anak anda dalam keadaan sangat sedih kerana dimarahi oleh ibu bapa. Okey, dalam bahasa sekarang. Dalam bahasa sekarang. Cuba. Cakap je. Aku sedihlah kena marah tadi. Mak, ayah marah aku. Okey, dah dapat. Okey, dah dapat. Tapi dalam tarik nasib, pada ketiga bangsawan itu, dia nak lagi tarik emosi penonton. Okey. Supaya apa? Kalau kita tengok, penonton akan rasa feel dia. Dapat feel dia, cikgu. Feel dia. Contoh kalau dia rasa sedih macam tadi anak dia buat tadi. Aku sedih lah. Tapi dia boleh cakap, aku sedih kerana ibu dan bapa aku marah aku.
Dia berlagu, dia tarik. Memang kita nampak kalau zaman moden, apa dia buat ni? Kan macam tak best pun dia buat kan. Tetapi kalau kena dengan gayanya, Okey. penonton boleh menangis. Betul. Sebab itulah penting tarik nasib ni. Kita Betul. kena mendalami watak Ya. yang kita mainkan. Ya. Mm-mm. Itu elemen tarik nasib. Dan kita pergi yang keempat. Ini adalah orang kata sistem yang diguna pakai dari dulu ni, dari bangsawan ke hari ini. Okey. Iaitu extra turn. Extra turn. Bukannya pusingan tambah. Okey. Iaitu extra turn, sistem iklan. Sistem iklan. Macam kita buat ni tadi ni, ada sistem iklan kan? Okey, betul. Zaman dulu dah ada. Dah ada tapi secara pementasan lah cikgu Ya, kan. secara pementasan. Extra turn ni di mana? Pertamanya digunakan adalah untuk membantu technical crew yang yang nak menukar set untuk lakonan Prop itu. ke semua tu Ya, kan? betul. Ha. Sebab itu cara manual. Betul lah. Mereka nak angkat kayu, nak angkat kerusi, nak angkat meja. Ambil masa cikgu kan? Ambil masa. Jadi extra turn ni diperlukan untuk memanjang-manjangkan lagi, membantu Okey. untuk technical. Dan yang kedua, mempromosi. Oh. Dia orang pun ada promosi juga. Maksudnya contoh tiba-tiba ada mereka menyanyi. Lepas tu mereka sambil menyanyi mereka kata jangan lupa menonton bangsawan pada esok harinya, pada lusa dan sebagainya. Adalah cara untuk mempromosikan juga perniagaan ataupun bisnes ke? Betul, kan? betul. Dan extra turn juga tergolong dalam kategori muzik, tari dan nyanyi. Memang mereka akan menyanyi, mereka akan menari untuk menghiburkan penonton dan juga melekakan penonton. Sebab apa? Kalau penonton tak ada extra turn, tunggu kru bersiap ni, mereka akan bila nak habis ni, lambat lagi ke? Bosannya kan? Bila nak start ni? Bila nak start ni, lambatlah kan. Dah malam ni. Contohnya Okey. kan. Selalu show-nya malam. Okey. Kan. Jadi extra turn inilah fungsi dia. Baik. Kita pergi kepada tasmat. Tasmat Tasmat ni apa pula? pula kan? Tasmat ni iaitu unsur kekaguman. Kekaguman. Spectacles. Okey. Di mana kalau kita tengok kalau orang putih pun ada satu ahli falsafah Yunani nama dia Aristotle. Aristotle. Dia mengatakan ada 6 elemen drama. Bayangkan kebetulan jadi sama pula. Ini bangsawan ni. Okey. Yang ni tadi daripada Yunani kan dua berbeza. Ini daripada Europe, ini daripada bangsawan Betul. kita. Okey. Apa kata Aristotle iaitu kita mesti ada 6 elemen antaranya elemen kekaguman. Kekaguman. Okey, apa yang dimaksudkan kekaguman? Contohlah, anda pernah pergi Istana Budaya? Pernah? Okey, kita duduk kat Istana Budaya, kita tengok show tonton teater Betul. kan? Tiba-tiba ada kapal UFO datang dari atas. Turun. Betul lah. Kekaguman tu. Wah, macam mana dia buat ni? Betul. Tiba-tiba ada naga. Wah, macam mana ada naga pula ni? Itulah antara unsur kekaguman dia. Unsur kekaguman. Ataupun miracle cikgu kan? Okey, dan seterusnya kita pergi kepada yang terakhir ni, aspek scenografi. Okey. Boleh kita pergi ke sana? Boleh, silakan cikgu. Okey, saya minta izin ya. Baik. Okey. Okey. Aspek scenografi kita pergi kepada model box dahulu. Okey, ini model box membayangkan sebuah adegan pementasan teater bangsawan. Okey, dalam aspek model box ini, dalam aspek scenografi, saya menekankan dua aspek. Pertama dinamakan shaping. Okey, latar shaping ini. Okey, latar ini sebagai contoh je lah. Contoh Okey. je kan? Okey, latar shaping ini menunjukkan bahawa latar ini supaya menutup pemandangan penonton di kiri kanan. Takut apa? Kalau penonton duduk di sebelah sini, nampak pelakon di sebelah sini. Yang tengah bersiap sedia tu. Tengah bersiap sedia kat tepi. Okey, baik. Okey, ataupun pelakon di sebelah belakang ni. Okey. So, bila ada kain sebing ini, kain sebing ni bukan satu warna, dia ada banyak warna. Banyak warna. Dia boleh macam-macam lah. Okey. Dia menutup tu supaya menimbulkan pemandangan perspektif. Itu fungsi sebing. Dan juga saya rasa sebagai satu elemen untuk elemen terkejut ataupun surprise. Ya. Kalau dah nampak pelakon tu tak best lah cikgu. Tak surprise lah. Tiba-tiba Tak surprise nampak lah. baju saya contohnya. Jadi, siapa dia ni? Tak nampak kan? Tak nampak. Okey. Kedua ini. Apa ni? Tiba-tiba Didik Production. Didik Production. Okey, ini adalah nama dia Mahkota Alam. Memang kami buat khas untuk Didik program TV. ini. Nampak tak special cikgu buat tahu. Kita semua. Okey, Didik Production. Alright. Iaitu dinamakan Mahkota Alam. Mahkota Alam. Okey, Mahkota Alam ni secara tak langsung ini adalah nama kumpulan, setiap kumpulan yang mempersembahkan contoh malam tu nama dia Didik Production. Dia kena buatlah satu logo lambang kumpulannya. Untuk menunjukkan bahawa itu kepunyaan Branch mereka. mark dia. Ya, betul. Menunjukkan kumpulan mereka. Baik. Okey, tapi macam mana pun saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada kawan saya, seorang guru, okey, nama dia Rozaiman Makno yang membuat model box ini. Baik, terima kasih Cikgu Zaiman sebab orang kata memberikan idea dan juga hasilnya kepada kami untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Cikgu. Okey, itu untuk setakat itu dulu. Kita pergi kepada sini dan nampaknya dia banyak lagi sebenarnya elemen-elemen dalam ciri-ciri bangsawan. Okey, dan ini yang kita nampak secara asas saja. Secara asas sahaja. Ya, Nanda. Okey, baiklah Cikgu.
nampaknya kita dah belajar tentang ciri-ciri bangsawan yang banyak tadi. Ada muzik tarian nyanyian, tarik nasib, gaya lakonan, extra turn, tasmat dan juga aspek scenografi yang merupakan elemen penting dalam pementasan teater bangsawan. Okey cikgu, ayahanda, Ya. Irfan sekarang ni nak pergi berehat dulu boleh? Wah, boleh tak ada masalah. Okey, kalau macam tu kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini. Kembali bersama anak anda dan juga ayah anda Nizam di studio sekarang ni. Kita sedang belajar mengenai teater bangsawan. Ya. Tapi sebelum kita teruskan dengan kita punya pembelajaran, kita kenakan diri kita tentang pematuhan SOP lah. Ya. Okey, pertama sekali kita kena jaga kita punya jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey. Dan pakai pelitup muka lah kalau kita berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Dan jangan lupa untuk sanitasi tangan kita dulu. Okey, baik. Irfan pun dah pegang tadi kan macam-macam. Cikgu silakan. Baik, terima kasih. Okey. Baiklah. Barulah kita rasa selamat ayah anda, betul tak? Betul anak anda, betul. Baik, tadi sebelum kita berehat, kita sudah pun belajar mengenai sejarah dan juga ciri-ciri teater bangsawan. Jadi sekarang ni ayah anda, apa Ya. pula yang kita akan belajar? Okey, untuk segmen yang ketiga ni, kita akan pergi kepada struktur persembahan. Okey. Okey, kita akan pergi orang kata go through satu persatu. Kalau ikutkan dia panjang lagi sebenarnya. Panjang Irfan. lagi, Ya, ha. tapi ayanda cuba kita kompreskan, kita pendekkan supaya kita tengok yang asas dan kita senang faham. Yang senang Okey, faham. pertama kita mesti ada yang ini iaitu tauke panggung. Tauke panggung. Tauke panggung ni kalau bahasa mudahnya zaman sekarang ni orang kata macam producer lah. Okey. Penerbit. Tetapi penerbit turun padang. Turun padang juga. Penerbit turun padang dan penerbit bagi introduce pada penonton. Contohnya begini. Contohlah pula Contoh, saya. okey. Okey, lepas ni kita tukar tauke panggung awak pula. Boleh. Okey, contoh penonton. Tuan-tuan apa khabar semua? Saya nak khabar ni sekarang ni kita ada satu pementasan baik punya. Ada macam tu lebih kurang. Macam tu. Jadi Okey. jangan lupa kita ada persembahan ni selama 2 minggu. Kadang-kadang saya nak beritahu bangsawan dulu. Okey, pertamanya mereka ni banyaknya tak ada skrip. Tak ada skrip. Jadi okey. mereka improvisasi. Mereka menggunakan teknik improvisasi dalam lakonan. Jangan terkejut Ifat, ada yang sampai seminggu. Seminggu? Ada yang sampai 2 minggu. Ya. Okey. Setiap malam cerita-cerita yang berbeza-beza. Yang berbeza-beza. Jadi itulah fungsi tauke panggung, dia bercerita dulu. Okey, jadi pada yang jauh kita rapat-rapatkan, yang rapat kita satu-satukan. Contohnya. Contoh. Cuba Ifat pula, anak nak tengok. Macam saya pula? Cuba pula. Okey. Dalam versi anak anda. Dalam versi saya. Anak Saya orang Kedah juga boleh saya cantik, cuba? cantik. Kita tengok. Okey. Kita Baik. Assalamualaikum, tu dia Abang Mai kepada semua penonton yang main hari ini. Saya nak abang kepada semua sekali, kita akan adakan teater bangsawan yang baik punya. Okey, nak abang kat hampa semua sekali. Kita akan ada pelakon Mai jauh dari India untuk special bagi hampa semua. Boleh cikgu? Oh, dahsyat. Nampak tak? Sampai kepala begini-begini tengok. Dahsyat. Sebab kita ada elemen orang kata apa India punya style cikgu kan. Betul. Okey, itu fungsi tauke panggung. Yang Baik. pertama, lepas dia dah introduce, dia pergi ke belakang stage. Okey, dia Okey. duduk belakang stage. Pergi yang kedua iaitu overture. Overture tu apa? tu overture tu? Yang dia. Ya. Overture iaitu muzik permulaan, mukadimah. Mukadimah. Okey, contoh lagu selalu biasanya dalam bentuk lagu lah. Okey. Lagu dalam bentuk dimainkan dalam bentuk orkestra. Okey, dalam bentuk orkestra. Kalau cerita tu cerita Arab,
lagu dimainkan takkanlah lagu Portugis. Betul kan? juga. Mesti lagu Arab. Kalau cerita Melayu, lagu Melayu. Lagu Melayu, Itu okey. maknanya overture, penonton dah set dah minda dia. Oh, ini adalah cerita Melayu. Dah tahu dah. Ya. Dengar je muzik dah tahu. Okey, hari ni kita akan tengok teater mengenai teater Melayu. Ya. Kita dah tahu dah. Dan ada juga dalam bentuk versi overture ni dalam memperkenalkan kumpulannya. Lagu tu pergi mana-mana orang tahu, oh ni kumpulan A. Okey. Nak menunjukkan dia punya benchmark kumpulan tu. Identiti kumpulan tu. Identiti kumpulan tu. Okey, itu tentang overture. Dia dah pergi nombor 2, lepas tu barulah pergi ke nombor 3. Okey, nombor 3 ni Ayanda mungkin tak berapa sedap dalam bidang nyanyian dan juga gurindam. Okey. Tapi kita cuba Kita cubalah. Anak-anak jangan gelak tau. Ini Ayanda cuba ni. Kan? Kita sama-sama Kita cuba. sama-sama cuba. Gurindam ataupun syair. Contohlah kita ambil pantun tadi, Pulau Pandan. Pulau Pandan. Ni contoh. Jadi Silakan. saya buat dulu, nanti Nampak. awak buat dulu. Tak kena buat juga. Sama-sama ayah lah, anda. baru ada kan. Baru penonton boleh terima kan. Okey. Okey, Ayan, contoh. silakan. Pulau Pandan, jauh ke tengah. Okey, cuba try. Ayah ni tak baik tahu bully saya hari ni. Okey, saya cuba ya. Ya. Pulau Pandan, jauh ke tengah. Okey. Oh, boleh tu. Boleh. Nanti insya-Allah dari Sekolah Seni Malaysia Johor kalau Okey. buat persembahan teater bangsawan, kita akan panggil. Saya sahut cabaran cikgu. Okey. Baik. Alright. Okey, kita tentang gurindam dan syair. Okey. Apa fungsi syair ni? Syair ni berfungsi adalah untuk menceritakan sinopsis. Sinopsis cerita yang bakal dipersembahkan oleh kumpulan itu. Ataupun gambaran awal lah cikgu. Ya, jadi menceritakan, jadi orang kata sekurang-kurangnya penonton dah boleh tahu, dah bersedia. Oh, cerita ini tentang hantuan. Oh, cerita ini tentang batu belah, batu bertangkup. Contohnya. Okey, lepas tu kita bagi kepada nombor 4, lagu buka tirai. Okey, lagu buka tirai ni, okey, masa kita tengok persembahan, mula-mula tirai langsir ditutup. Ditutup. Okey, dengar syair saja dulu. Lepas tu bila dah habis syair, tirai tu dibuka, ada lagu dia. Ada lagu. Dia ada lagu dia. Okey, lagu yang kalau basic dia yang dalam bentuk la 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 la. Okey. La 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 la. Itu lagu dia. Memang Itu basic. lagu untuk buka tirai. Ya. Ada juga lagu dalam bentuk orang kata standby untuk orang kata mood apa situasi cerita itu. Okey. Kalau mood starting permulaan cerita itu dengan suspend, dengan berdebarkan. Lagu kena debar lah. Takkan lagu pun setakat lagu Dondang Sayang. Betul. Tak kena, Tak kenalah. Kan? Jadi dia membantu emosi penonton. Apa ni? Apa yang berlaku lepas ni? Apa yang berlaku lepas ni? Okey, itu untuk lagu buka tirai. Maka bermulalah babak 1. Babak 1. Maksudnya berlakonlah watak untuk adegan tu. Okey, dah berlakon. Okey, contoh kita berlakon. Okey, ambil kata kalau saya marah awak, contohlah. Okey, awak pun silakan. sedih. Okey, awak pun ambil ayat akhir awak kata, Nanda awak kata, sudahlah Ayanda, anda derita. Contohlah. Okey, baik. Okey. Kita cuba Okey, saya kata contoh ayat saya, Ayanda tak bersetuju. Sudahlah ayahanda. Anak anda menderita. Okey, lepas tu Okey. pergi kepada lagu tutup tirai, ditutup dalam lampu gelap, tutup. Okey. Ada lagu juga, lagu tadi. La 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 la. Mana lagu tu orang dah tahu. Okey, maknanya akan pertukaran scene. Pertukaran adegan. Baik. Okey. Maknanya dah habis babak 1, lagu tutup. Okey, tutup tirai. Dan akhirnya dia pergi kepada yang pertama dinamakan X-Laten. Apa tadi X-Laten? Iklan. Iklan. Ingat dah. Okey, iklan. Tak kisahlah dalam bentuk nyanyian ke. Ada yang buat dalam bentuk magic show. Magic show pun ada. Magic show pun ada. Magic show, ada yang bentuk dalam melukis. Macam-macam kreativiti. Betul. Kalau nak dipamerkan di X-Laten ini. Atau pulanglah kepada anak anda nak menyanyi ke. Anak-anda, tapi yang penting ikut orang kata keselesaan anak anda sendiri. Keselesaan, Dan betul. juga kepada anak anda di rumah. Okey? Alright. Pada X-Laten yang pertama. Okey, kemudian kita pergi pula lagu buka tirai yang kedua. Tadi dah 1 dah. Kita Okey. pergi yang kedua untuk standby babak kedua. Kita dah tutup tadi kan? Dah tutup. Untuk Okey, X-Laten X-Laten ni di depan. Di depan. depan. Dia, Okey. Okey, contohlah tiba-tiba bahagian teknikal dah berbisik kepada kru lah. Dia kata, okey, dah standby. X-Laten dah boleh berhenti dah. Dah boleh berhenti. Okey, dia pun menyanyi. Okey, menyanyi. Okey, dia tahu dia akan berhenti. Lepas tu dia pun keluar, mukalah lagu buka tirai 2. Yang la tadi. Ya, betul. Okey. Nah, dia buka. Maka bukalah babak yang seterusnya, yang kedua. Lakonan yang seterusnya lah. Lakonan yang seterusnya. Okey, berlakon. Okey, lepas tu still macam sama yang tadi yang nombor 1 ini, tutup tirai. Tutup tirai. Okey, Untuk tutup adegan tirai, dua, lagu kan? yang sama macam tadi. Okey. Habis. Ini saya ambil contoh yang paling singkat lah. Paling singkat lah. Sebenarnya dia ada 3 atau 4 babak lagi sebenarnya. Okey. Dia ikut bergantung kepada jalan cerita, kesesuaian cerita itu. Okey. Ini saya ambil paling simple Untuk asas dia kan, cikgu? supaya penonton boleh nampak. Okey, lagu tutup tirai dah habis. Okey, dah habis dah tutup tirai, dah gelap. Okey,
pengacara ataupun tauke panggung akan keluar, akan beritahu, okey maka kita akan memperkenalkan barisan para pelakon. Oh, kita akan panggil pula para pelakon untuk datang. Okey, contoh dia kata Ananda Irfan. Saya keluar. Ananda keluar, Okey. lepas tu baulah macam biasa. Okey, Bau macam biasa. kan? Okey. Kata kau, okey, memperkenalkan pengarahnya adalah sekian. Okey, contoh Ananda sebagai pengarah keluar, okey, bau. Okey, habis kata kau. Dan akhir sekali iaitu lagu penutup bangsawan. Okey, apa itu lagu penutup bangsawan? Lagu yang seluruh ahli-ahli dalam produksi bangsawan, mereka keluar beramai-ramai di atas panggung. Okey. Mereka menyanyikan kesejahteraan. Mendoakan kesejahteraan penonton-penonton yang datang supaya penonton-penonton datang dengan baik dan pulang pun dengan baik. Maknanya kalau datang dengan hati yang gembira, balik pun dengan hati yang gembira. Ya, betul Ananda Irfan. Okey. Itu secara asas tentang suatu persembahan. Okey? Okey. Boleh tak kita pergi yang seterusnya? Apa tu? Kita Ayanda? pergi kepada watak-watak yang terdapat dalam teater bangsawan. Jom kita mulakan. Ini saya ambil contoh saja. Sebenarnya dia ada banyak lagi. Tapi ini dinamakan stock character. Stock karakter. Stock character iaitu karakter utama yang tetap, yang wajib ada dalam teater bangsawan. Kalau tak ada, bukan bangsawan lah maknanya. Bukan bangsawan, tak boleh. betul. Okey. Pertama, ini dia. Iaitu tauke panggung. Ini tadi saya beritahu tadi. Yang permulaan tadi tu Ya, kan? permulaan tadi Okey. tauke panggung. Tauke panggung. Okey, dia bercerita apa berlaku pada teater bangsawannya dan sebagainya. Okey, dah bila dah start. Okey, dan keduanya kita ada watak hero. Hero? Macam Irfan, orang yang handsome kan, orang yang gagah perkasa. Jadi kita bagilah untuk watak hero. Oh. Watak hero atau dipanggil kalau bahasa bangsawannya orang muda. Orang muda. Sesuai dengan Ifan. Ifan pun muda lagi. Kan? Kalau bagi saya tak sesuai, orang tua. Kan? Okey, iaitu watak orang muda. Mesti ada hero, mestilah ada perempuannya. Betul lah. Okey. Kalau heroin kalau heroin kalau bahasa bangsawannya dipanggil Sri Panggung. Sri Panggung. Ini contoh antara kalau kita tengok dari segi pemakaian Sri Panggung ni lah. Okey. Kita dapat lihat ya. Di mana kita dapat lihat pakaian untuk watak heroinnya. Watak heroin. Memang cantik kan cikgu kan? Penuh lengkap sekali. Okey. Okey. Dan seterusnya ini adalah watak-watak yang kita dapat lihat yang seterusnya. Kalau ada watak hero, mesti ada watak kontranya. Mesti ada watak jahat lah maknanya. Ya. Okey. Watak kontra dinamakan watak antagonis. Watak antagonis. Watak antagonis ni okey. Ayanda saja nak tanyalah kan. Ya. Kalau dalam banyak-banyak watak antagonis zaman sekarang, siapa yang anda Irfan rasa yang sesuai lah kalau pelakon ni buat watak jahat? Kalau Ifan kenal seorang artis Amerika lah. Amerika. Angelina Jolie. Angelina Jolie. Yes, dia kalau buat watak jahat memang jadilah. Kita akan rasa marah dekat dia. Rasa benci, rasa sebab meluat. watak dia sangat menjadi. Ya. Okey, kalau macam Ayanda sendiri, Okey. Ayanda suka pelakon-pelakon zaman 50-an, zaman Melayu dulu. Antaranya? Okey? Antaranya Allahyarham Saleh Kamil. Betul. Kalau kita tengok Pak Saleh Kamil tu kalau dia berlakon, kita rasa macam geram. Macam nak pukul TV tu kan. Rahim, banyak. Rahim, betul. S. Kadarisman, banyak lagi. Kan? Sebab itu bila mereka berlakon jahat tu kita tu, ya Allah, jahatnya. Jahat sangat-sangat kan? Sampaikan watak hero kesiannya kita tengok kena buli. Betul. Kan? Betul tu lah, Ayanda. Ini adalah watak antagonis. Watak okey? antagonis. Dan yang terakhir adalah watak dinamakan tak kurang hebatnya juga, nama dia watak Mak Inang. Mak Inang ni siapa sebenarnya Okey, Ayanda? watak Mak Inang adalah watak orang kata pengasuh kepada puteri raja. Sri Panggung itu. Sri Panggung itu sendiri, okey. Mak Inang ni karakter dia jenis yang kelakar-kelakar. Baik, kita selongkar satu-satu tentang perwatakan mereka ini. Boleh? Boleh. Kita mulakan. Kita pergi Tauke Panggung kita dah buat tadi kan? Dah buat. Sekarang ni Ayanda cuba nak ciptakan satu watak hero untuk anak anda. Okey, baiklah. Okey. Ya, Ayanda sudah bersedia? Okey, bayangkan anak anda baru sampai ke satu negara. Okey. Negara itu bagi anak dia sangat asing dan tiba-tiba nampak seorang puteri depan mata. Silakan. Silakan. Okey. Siapakah gerangan Adinda itu? Cantik mukanya. Aku sangat suka akan raut wajahnya yang bersinar-sinar. Akan aku nikahi puteri itu. Itu dia. Bagus. Senang Ayanda, okey tak Ayanda? Bergemang bulu rumah saya. Memang okey. Kalau macam ni ada ni memang saya pilih awak je lah. Baik. Kita boleh sign kontrak nanti. Okey, itu adalah watak orang kata watak hero lah. Watak hero. Okey, begitulah cara dia. Dia mesti ada apa yang anak anda buat tadi, dia ada cara-cara nampak. Bila dia jadi hero automatik dia macam wahai. Dia macam tiba-tiba Betul. jadi Dia tiba-tiba macam gagah.
Wahai adindaku. Itu namanya stylize. Okey. Dia mengusap. Tapi kalau dia biasa je, wahai, itu dah macam bukan orang macam hero dah. Betul. Kan? Okey, so kita pergi kepada watak jahat pula. Watak jahat. Okey, kita cabar anak-anak Irfan. Boleh tak dia buat watak jahat? Cabar lagi, okey. Tadi dah watak baik, kita tengok watak antagonis. Silakan. Okey, watak apa? yang mana tadi dah suka perempuan tu. Rupanya perempuan tu disukai oleh watak antagonis. Watak Okey. jahat tu. Silakan. Berani kau tengok adinda aku macam tu sekali? Sudah kau hidup lama? Jangan kau kacau adinda aku, wahai lelaki. Aku tidak akan pernah beri peluang sama kau. Sebab itu, adinda itu aku yang punya. Okey. Okey. Boleh? Saya rasa macam nak tampar je. Sebab geram sangat kan? Geram, Okey, dia. maknanya watak saya menjadilah. Okey. Okey. Kita pergi, sebelum pergi pada heroin, kita pergi watak Mak Inang. Mak Inang ni dia jadi perwatakan ni kepo-kepo sikit. Kelakar sikitlah. Okey. Walaupun kita tak ada perempuan. Tak apa. Irfan jadi perempuan. Kita cuba. Seronoklah cikgu guru saya hari ni. Sekali-sekali. Okey, Tak apa, nanti okey. kita cuba juga. Okey. Watak Mak Inang macam mana satu? Okey, contoh saya jadi watak Sultan. Okey. Saya pun kata pada Mak Inang tolong tengokkan Puteri, dengar kata Puteri tak mahu datang kemari. Kenapa dia merajuk ke? Contoh. Okey. Lepas tu Mak Inang pun kata baiklah tuanku, biar Patik pergi tengokkan. Okey. Tapi gaya dia memang gedik-gedik macam tu. Gedik tu maksudnya dia jenis yang suka kepo-kepo. Berseluruh macam itulah kan? Berseluruh je. Okey. Okey, kita try kita cuba Ini penonton-penonton. Okey. Best. Wahai Mak Inang, Ya saya. cuba tengokkan anak-anak beta. Kenapa dia tidak kemari? Mungkin dia sedang busy. Patik akan pergi cari. Pergi cari ya. Busy? Perkataan apakah itu? Mungkin. Contoh. Okey. Dah Contoh. kena. Nampak tak? Saya tak sesuai jadi watak Mak Inang. Tak apa. Yang penting kita mencuba. Kita mencuba. Anak-anak juga boleh mencuba. Sambil-sambil tengok kami ni, Okey. kita boleh juga mencuba. Okey. Betul. Baiklah. Jadi itu antara beberapa 5 watak yang telah dipamerkan. Sekurang-kurangnya anak-anak penonton di rumah dapat mengenali secara asas tentang watak dan perwatakan dalam bangsawan. Dalam bangsawan. Banyak karakter yang sudah kita belajar hari ini. Kita ada watak apa tadi? Tokek panggung. Yang Apa ni orang muda. Seri panggung. Watak antagonis dan juga Mak Inang. Nampak tak? Okey. Kalau kita tengok kan. Watak dekat sini tadi adalah watak Seri panggung. Seri panggung. Itu contoh pakaiannya lah. Contoh pakaiannya. Okay. Bila kadang-kadang pakaian dia juga main peranan tau. Okey. Contoh kalau pakaian dia, contoh macam saya sendiri macam contoh Ayanda sendiri, kadang-kadang dia bukan saja-saja cipta untuk nak cantik saja. Dia boleh bermain dengan kain. Dia bukan sekadar untuk nak menari ke apa, tapi dia boleh kalau geram. Okey. Nampaklah dia punya permainan besar dia. Kalau tak ada benda ni, tak ada apa yang nak dibantu. Nampak tak macam kain tu sendiri adalah untuk menambah perisa. Kan? Contoh kalau props kan. Mungkin dia boleh main. Ni sebab marah kan? Marah. Okey. Jadi penonton boleh faham, mungkin dia sedang marah ni. Okey. Okey. Baiklah cikgu ataupun ayah, terima kasih banyak-banyak. Irfan akan lepas ni sebelum kita teruskan, Irfan akan berehat dan Irfan akan berlatih lagi tentang lakonan dengan ayahanda. Dan apa kata kita berehat dulu, kembali selepas ini.
Bersama saya Irfan Syamil masih dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Masih kita bersama dengan Ayahanda Nizam di studio. Kita sedang mempelajari mengenai teater bangsawan. Dan sekarang ni kita sudah sampai ke segmen yang terakhir. Dah nak berpisah dah kita, cikgu. Kejap je kan? Kejap je masa mencemburui kita. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan macam biasa, kita kena ingatkan diri kita tentang pematuhan SOP. Saya minta cikgu untuk gunakan hand sanitizer ni. Ya. Gunakan gel pembasmi kuman. Silakan. Okey, baiklah. Irfan pula nak guna untuk sanitizer dengan Irfan. Okey, kita dah menggunakan gel pembasmi kuman ni dan kita kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, untuk segmen terakhir ni, apa yang kita akan lakukan, wahai ayahandaku? Okey, untuk segmen terakhir ni sebenarnya kita nak recall balik, kita nak refresh, kita nak ingat balik apa yang kita belajar. Sebenarnya Ayahanda cakap begini rasa macam syahdu pula. Kenapa syahdu ayahanda? Dah nak ujung-ujung kan, rasa nak nangis rasa. Sudah nak berpisah ayahanda. Ya, okey. Jadi kita refresh balik. Pertama kita belajar tadi tentang sejarah bangsawan. Kita dah kenal juga tentang elemen-elemen asas yang unik, okey. Elemen-elemen unik yang ada terdapat dalam bangsawan. Betul. Kita belajar juga tentang watak perwatakan. Yes. Kita belajar juga tentang model box, apa yang ada pada dalam model box itu tadi. Kita dah belajar tentang yang terakhir itu struktur persembahan. Okey. Jadi saya rangkumkan di sini, Ayahanda rangkumkan di sini bahawa elemen-elemen yang terdapat bangsawan ini kita mengandungi khazanah budaya Melayu yang sangat banyak dan baik. Betul. Kita belajar tentang tata tertibnya, kita belajar tentang cara pemakaiannya, Sopan santunnya. Bayangkan kalau zaman sekarang kita dah, orang kata ini semua ni dah pupus, dah tak ada siapa lagi nak pakai begini. Betul. Siapa lagi yang akan menggantikan mewarisi budaya begini, terutamanya budaya berpantun. Betul. Dalam bangsawan kan ada pantun tadi saya sebut tadi kan. Jadi perkara-perkara inilah yang membuatkan kita sebagai pendidik dan juga di luar sana yang budayawan-budayawan, seniman-seniman terpanggil untuk mempertahankan khazanah seni budaya kita ini. Baiklah. Ya. Okey, nampak tak Ayahanda sudah cakap tadi, kita lah sebagai bangsa, orang kata bangsa baru ni kan, ataupun generasi Y dan Z ni, kita kena mempertahankan kita punya khazanah negara. Sebab kita tak naklah kita punya budaya ini pupus di telan zaman, betul tak Ayahanda? Betul, Ananda. Kita kena sentiasa bertarung, mempertahankan hak-hak pejuang kita, pejuang seni yang sudah lama bertarung untuk menjaga khazanah ni. Jadi jangan sesekali kita lupa dan alpa tentang budaya yang sedia ada. Ya, betul Anda. Baiklah, Ayahanda sebelum kita teruskan dengan kita punya segmen terakhir ni kan, Ifat tanya sikitlah sejarah tadi. Boleh tak Ayahanda imbau kembali sedikit mengenai sejarah kita? Sejarah bagaimana? Bangsawan. Okey, sejarah bangsawan ini kita melihat bagaimana transisi. Okey, ada setengah orang mengatakan teater bangsawan ini, ada pendapat mengatakan teater ini adalah teater transisi. Betul. Teater daripada klasik kepada zaman moden. Okey, di mana kita melihat, kita refresh balik bangsawan ini, teater perubahan perlahan-lahan daripada cara lama kepada cara yang moden yang baru serba sekarang inilah. Dan satu lagi, okey, teater dalam teater bangsawan juga satu-satunya teater yang dilakonkan di atas pentas. Di atas pentas. Kalau teater tradisional sebelum-sebelum ini semuanya hanya sekadar di laman. Betul. Okey, di laman, contohnya di laman rumah ataupun di laman istana. Okey, tetapi bangsawan kita melihat mereka lakonkan semuanya di atas pentas, atas panggung. Itu. Baik, itu antara sejarah yang dapat kita ceritakan untuk hari ini. Jadi, ciri-ciri bangsawan yang sangat penting, apa dia itu Ayahanda? Okey, ciri-ciri yang Ayahanda telah uraikan tadi sebenarnya kalau ikutkan semuanya ciri-ciri penting. Betul. Okey, tetapi sebenarnya dia begini. Ciri-ciri penting ni kalau ikutkan tak boleh tak ada satu ciri ni. Memang kena wajib ada. Semua kena ada sekali. Ya, semua kena ada. Kalau saya kata ini penting, tak boleh kata begitu juga. Betul. Semua penting. Dan satu lagi Irfan, sebelum Ayahanda terlupa ni Ayahanda nak bagi tahu. Tadi kita dah bercerita tentang watak perwatakan. Betul Ayahanda. Okey, tentang watak perwatakan ini, okey, sebenarnya yang telah dilukis ini oleh seorang murid visual Sekolah Seni Malaysia Johor bernama Amalin Sofia, tingkatan 4. Tingkatan 4 Amalin Sofia, nampak tak? Hari ini Ayahanda bawa lukisan anda yang sangat cantik dan menarik untuk tontonan semua. Tahniah Amalin Sofia. Okey. Dia lukis semua ni cikgu kan? Ya. Dan saya tak langsung juga, saya tak langsung juga untuk menunjukkan kepada anak-anak di mana-mana saja pun, menunjukkan bahawa bidang bangsawan ini bukan hanya sekadar orang teater saja. Hanya orang seni lakon saja yang tahu pasal bangsawan. Maknanya kita nak memupuk semangat cintakan seni budaya ini
tak kira bangsa, tak kira budaya, tak kira apa sajalah. Betul. Jangan terkejut, ada juga di kalangan ada kawan-kawan ayanda yang bangsa Cina boleh bertutur teater bangsawan dengan baik, cerita Melayu. Alamak, maknanya dia tahu, dia mengenali tentang budaya bangsawan ni. Betul anak anda Irfan. Wow, nampak tak? Bukan sahaja orang Melayu ataupun tuan seperti kita ni yang perlu mempelajari tentang budaya bangsawan, tapi setiap orang satu Malaysia ataupun satu dunia ni boleh belajar mengenai bangsawan supaya kezadan negara ini dapat dipertahankan. Ya, betul Irfan. Okey, baiklah. Sebelum kita akhiri kita punya program hari ini, tadi kan waktu awal tadi ayahanda sudah berlakon. Alamak. Tapi terlupa pula skrip. Boleh tak kalau kita berlakon lagi sekali ayahanda? Berlakon lagi? Berlakon lagi sekali, boleh tak? Nanti nervous macam mana? Jangan nervous, kali ni mesti boleh punya. Kita cuba, kita try. Kita cuba. Okey. Kalau tak jadi, jangan kecam tau. Jangan risau. Okey. Kali ni ayahanda akan buat yang terbaik untuk anda semua. Okey. Baik, Irfan ke sini dulu. Irfan kan director. Baik, mulakan. Baik, Tuan Direktor. Okey. Aku tidak setuju. Karena apa? Karena dia tidak sesuai untukmu. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung Daik bercabang 3. Biar badanku hancur. Hancur di mamah tanah. Tetapi tetap aku tidak setuju juga. Apa akan jadi kalau dia akan bertemu dengan jodohnya nanti? Aku akan pastikan dia akan sengsara. Cut! Wah, syabas pelakonku. Semua hebat lakonanmu. Inilah lakonan yang aku mahukan selama ini. Ya? Tidak akan aku potong gajimu. Terima kasih, Tuan Direktor. Baiklah, dengan itu berakhirlah sudah kita punya program untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Nizam ataupun ayahanda kerana bersama saya menceritakan tentang kita punya budaya bangsawan. Dari sejarah, ciri-ciri dan juga watak dan perwatakan yang ada untuk kita punya bangsawan inilah. Betul. Dan saya harapkan ilmu yang diberi dapat memanfaatkan kepada semua orang yang menonton. Cikgu, apa kata kita dapatkan kata-kata akhir oleh cikgu sebelum kita bersurai? Okey. Apa pun kita lakukan, kita mesti tahu akar umbi kita, iaitu sejarah kita. Kita sebagai bangsa yang berdaulat, kita jatuh cinta dengan budaya kita. Sebelum kita jatuh cinta dengan budaya luar, kita kenal siapa diri kita, bangsa kita, adat budaya kita. Yang paling penting sekali, kita kena cinta akan budaya kita yang sedia ada. Jangan kita lupa tentang asal-usul kerana kalau bukan kita yang pertahankan, tiada siapa lagi yang akan memperjuangkan hak kita. Betul tak, cikgu? Betul, anak dia. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Nizam kerana bersama kami di studio pada hari ini. Banyak sudah ilmu yang telah diberikan supaya dapat memberi orang kata pemanfaat kepada semua yang menonton. Okeylah cikgu, kita akan bersurai. Saya harap dapat berjumpa cikgu lagi untuk episod yang akan datang. Mungkin? InsyaAllah. Kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. InsyaAllah. Dengan itu, Assalamualaikum dan bye-bye. Serahkan puteri ketiga dari kerajaan Sri Dewi kepada Petra. Si Hapni manusia Nagin.